Okey, selamat pagi ya pelajar. Jadi hari itu kita sudah tengok uji diri ya. Okey, uji diri 4 soalan 1. Okey, muka soalan 81 kita sudah tengok ah. Jadi soalan 1 ini dia lebih kepada lukis graf ah. Jadi video lepas kita sudah bincang. Jadi hari ini kita lebih kepada analisis ah. Okey, masih sama uji diri 4 muka soalan 82. Jadi ada dua soalan ah. Dan dia beri soalan graf, jadi kita buat tafsiran analisis daripada graf itu untuk mendapat maklumat. Jadi seperti video yang lepas saya sudah cakap, biasanya soalan dalam peperiksaan akan keluar dua jenis. Satu ialah suruh kamu lukis graf, sama ada histogram, poligon kegelapan ataupun okif. Jadi setiap ciri-ciri macam mana langkah-langkah lukis kamu kena tahu lah. Dan soalan jenis yang kedua yang akan dikeluarkan ialah dia beri graf sama ada histogram, poligon kegelapan ataupun okif. Lepas itu dia suruh kamu dapat maklumat daripada graf itu. Okey. Jadi kedua-dua kemahiran kamu mesti ada lah. Okey. Jadi kita tengok soalan 2. Jadi ini adalah histogram. Okey. Histogram. Jadi A, hitung bilangan murid yang menyertai program itu. Jadi bilangan murid lah. Jadi kamu kena cari ya bilangan kegelapan sini ya. Ini menuju bilangan. Jadi kamu kena tengok apakah skala dia pakai 2, betul? Maksudnya soalan ini dia pakai sifil 2. Jadi masih ingat saya sudah cakap okey, kalau skala 2 cm kepada 2 unit okey. Jadi satu petak kecil satu petak kecil mewakili 0.2 unit saya cakap 4 skala kamu mesti tahu kan. Jadi kalau 1 cm kepada 1 unit 2 cm kepada 1 unit, maksudnya ini kalau 2 cm kepada 1 unit, jadi maksudnya satu petak kecil okey, ialah 0.1 unit. Boleh? Jadi kalau 2 cm kepada 5 unit, 4 skala biasa ini yang kita pakai lah. Okey. Jadi satu petak kecil sama dengan 0.5 unit. Hafal lah. Ataupun kita biasanya pakai 2 petak lah. Okey, lebih senang. 2 petak kecil. Okey. Sama dengan 1 unit. Okey. Jadi skala yang terakhir yang biasa kita pakai 2 cm kepada 10 unit, maksudnya satu petak kecil. 10 ini paling senang lah. Okey. Satu petak kecil mewakili 1 unit. Hafal lah. Okey, kamu saling hafal ini. Okey, skala 4 skala. Jadi soalan ini sangat jelas Jadi 2 cm kepada 2 unit. Maksudnya ini yang kita pakai lah. Okey. 2 cm kepada 2 unit, maksudnya satu petak kecil mewakili 0.2 unit. Okey. Jadi kamu kira bar yang pertama. Okey, saya naik atas sikit supaya kamu tengok lebih jelas. Okey, boleh nampak Jadi satu petak kecil mewakili 0.2. Maksudnya kita bermula dengan 4 lebih senang. Jadi 4 satu petak 4.2. Boleh nampak jelas Okey. Jadi 4.2 satu petak lagi 4.4. Satu petak lagi 4.6, 4.8, 5. Jadi di sini ialah 5. Maksudnya kamu tambah 0.2. Tambah 0.2. Satu petak tambah 0.2. Itu Okey. Okay, ini. Ini sangat jelas 8. Okey, sama kali ini 10. Ini 6. Kalau kamu tengok lulus dia atas nombor memang lebih senang Ini 4. Ini berapa? Kamu kira dari 2 lah. Okey. Sama juga. Satu petak kecil 0.2. Jadi 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3. Maksudnya ini adalah 3. Maksudnya susah ialah 2 bar ini Okey. Jadi okey, tekan kalkulator. Okey. Tekan kalkulator tambah semua jadi 5 tambah 8 tambah 10 tambah 6 tambah 4 tambah 3. Tekan sekaligus jadi jawapan ialah 36.
6. Okey. Saya tekan sekali lagi ya, takut salah. 5 tambah 8 tambah 10 tambah 6 tambah 4 tambah 3. Jadi 36 orang. Jadi di sini tua A sangat jelas macam mana tulis langkah. Tulis jumlah, okey, tulis jumlah murid ya. Okey. Sama dengan 5 tambah 8 tambah 10 tambah 6 tambah 4 tambah 3. Jadi jawapan tadi ialah 36 orang. Okey. A, soal siap. Sangat senang kan? B, nyatakan class mode. Masih ingat apa maksudnya class mode? Class mode menunjukkan bar yang paling tinggi lah. Maksudnya kegerapan yang paling banyak iaitu 10. Tapi kita bukan tulis jawapan 10. Kita tulis jawapan class dia. Okey, yang itu 31 sampai 35. Okay, maksudnya B kamu tulis class mode sama dengan 31 sampai 35. Ini saja. Okey. Maksudnya bar yang paling tinggi ya. C, hitungkan sain serang kelas. Okey, masih ingat rumus macam mana kira sain serang kelas? Ini ya, sini ada. Okey, sain serang kelas sama dengan sempatan atas tolak sempatan bawah. Jadi kamu pilih mana-mana satu kelas pun boleh. Okey, kalau kamu ini tidak biasa tengok, kamu boleh macam sembarang okey. Tulis macam ini ya pun boleh. Okey. Macam hari itu jadi kalau kamu tidak biasa, jadi kamu pilih lah mana satu kelas pun boleh. Tapi untuk senang kamu jangan pilih paling depan dan paling belakang. Jangan kamu pilih mana-mana tengah pun boleh. Okey, tapi jangan pilih paling depan atau pilih paling belakang. Jadi contoh kalau cikgu pilih ini. Okey, 26 sampai 30. Mana-mana tengah-tengah pun boleh. Kalau cikgu pilih ini, maksudnya cikgu tulis 3 ini ya untuk senang kamu cari jawapan. Jadi kamu tulis okey 21 sampai 25, 26 sampai 30. Okey, 31 sampai 35. Okey, yang kita nak fokus ialah ini ya. Sebab itu saya cakap jangan pilih depan dan belakang. Kalau kamu pilih ini depan tak ada kelas kamu nak cari lagi susah baju masak. Kalau kamu pilih belakang tak ada kelas lagi. Okey, kamu sama juga baju masak untuk cari ya. Jadi pilih tengah-tengah bagus Jadi kamu boleh tulis depan dan belakang. Okey, kalau kamu pilih ini, tulis ini. Okey, depan dan belakang dia tulis Kalau kamu pilih ini, boleh tulis kelas ini ataupun kelas ini. Boleh faham? Mana-mana pun boleh tengah-tengah. Jadi cikgu pilih inilah. Jadi cikgu tulis 3 kelas ini ya. Okey. Jadi kita tengok pada lagi contoh hari itu. Jadi macam-macam cari sempatan atas Ini ya sempatan bawah, ini ya sempatan atas ingat, okey. Jadi fokus kelas ini ya. Jadi kita nak cari sempatan atas dulu lebih senang Jadi kita cari sempatan atas. Masih ingat kalau kita nak cari sempatan atas kita hak bawah ini ya, hak bawah hak atas hak atas kelas ini tambah lagi hak bawah kelas berikutnya ini ya untuk sempatan atas Jadi 30 tambah 31 bagi 2. Jadi kamu boleh tekan kalkulator Okey, tekan saja. Jadi jawapan kamu dapat di bawah ialah 30.5. Ini sempatan atas Macam-macam sempatan bawah. Rumus mesti hafal sempatan atas dengan sempatan bawah. Ini saya pakai anak panah lebih kamu senang Hak atas tambah hak bawah kelas berikutnya untuk sempatan atas. Kalau sempatan bawah ialah pakai hak bawah tambah dengan hak atas kelas sebelumnya. Okey, sebelum dia. Sebab itu kenapa kena ada 3 kelas untuk senang kamu kira sempatan atas, sempatan bawah. Kalau kamu pilih kelas pertama ini, depan dia tak ada kelas. Kalau kamu pilih kelas paling akhir, belakangnya tak ada kelas Jadi lebih baik pilih mana-mana 3 di tengah-tengah itu lebih senang Jadi sempatan bawah tadi saya cakap hak bawah campur dengan hak atas kelas sebelumnya. Maksudnya 26 campur 25 bagi 2. Jadi jawapan soal keluar tekan kalkulator 25/5. Okey. Jadi jawab soalan sain serang kelas.
Okey, kalau ikut rumus tadi, masih ingat. Okey, sebelah atas tolak sebelah bawah. Mesti hafal. Sebelah atas tadi kita sudah cari ya, 30,5 tolak sebelah bawah 25,5. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. 30,5 tolak 25,5. Jadi jawapan ialah 5. Okey. Ini sudah siap lengkap. Boleh? Okey, T. Okey, kita tengok T. Okey, tentukan jumlah bagi taburan itu. Jadi masih ingat rumus bagi jumlah. Okey, boleh rujuk rumus di sini juga. Jadi jumlah ialah titik tengah kelas terakhir. Ada nampak? Kelas terakhir tolak dengan titik tengah kelas pertama. Okey. Jadi ini ialah kelas yang terakhir, ini ialah kelas pertama. Jadi kamu cari titik tengah. Jadi cikgu cari titik tengah kelas yang paling akhir itu. Jadi 40 sampai 50. Okey, kelas ini ya. Dia masih ingat macam mana cari titik tengah dia. Okey, hak bawah tambah hak atas ataupun hak atas tambah hak bawah boleh lah. Okey, ikut rumus lah. Okey, rumus ini ya. Nampak titik tengah hak bawah tambah hak atas bahagi 2. Okey. Jadi hak bawah titik tengah, kamu tulis titik tengah kelas terakhir tulis. Okey, sama dengan hak bawah iaitu 46 tambah 50 bahagi 2. Okey, ingat tambah dulu baru bahagi. Okey. 46 tambah 50. Okey, tambah dulu baru kamu bahagi 2. Okey, jadi jawapan ialah 48. Okey. Jadi cari lagi ya titik tengah kelas pertama iaitu 21 sampai 25. Jadi kamu boleh tulis supaya kamu lebih senang kira. Jadi titik titik tengah. Ini saya hilang tengah. Okey, jadi titik tengah kelas pertama. Sama juga rumus hak bawah tambah hak atas bahagi 2. Tekan kalkulator. Tambah dulu bahagi 2. Jadi jawapan ialah 23. Jadi ikut rumus dia. Semua rujuk rumus kalau kamu perhatikan sebab itu rumus mesti hafal. Titik tengah kelas terakhir tolak dengan titik tengah kelas pertama iaitu 23. Jawapan tekan, jawapan sudah keluar. Tengok sebenarnya soalan tidak susah. 25. Okay, yang penting mesti faham soalan, mesti hafal rumus. Okey. 25. Soalan E. Okey, E. Berapakah bilangan murid yang mencatat tempoh masa program gotong royong 31 minit hingga 50 minit. Okey. 31 minit di mana? Di sini ya. Kita nampak 31 minit sampai 50 minit. Maksudnya 4 par ini lah. 4 par ini. Jadi berapa? 10, 6, 4, 3. Jadi jawapan kamu tulis. Okey. Tulis jawapan. Jumlah murid banyak banyak. Jadi okey, cikgu tak tulis begitu banyak tapi kamu tak tulis bilangan murid. Okey, sama dengan tulis 10. Okey, 10 cukup ikut inilah apa-apa belakang itu. Okey. Sebab kita ini tadi pun ikut urutan tambah 6, tambah 4, tambah 3. Jadi jawapan tekan kalkulator. 10 tambah 6 tambah 4 tambah 3 23 orang. Okey. Maksudnya antara 31 minit sampai 50 minit ialah 23 orang. Okey. Jadi soalan yang terakhir F. Berapakah bilangan murid yang mencatat tempoh masa program gotong royong kurang daripada 31? Kurang maksudnya 2 par ini lah. 2 par ini. Maksudnya 5 tambah 8. Okey, senang kan? Okey, F di sini. Jadi bilangan murid. Okey, metai program gotong royong tempoh masa kurang daripada 3. Kamu kena tulis Okey, panggil sama dengan 5 tambah 8. Jawapan sangat jelas kan? 13 orang. Okey. Siap lengkap langkah ini ya.
Tengok. Sebenarnya dia soalan tak susah. You tengok soalan dia panggil A, B, C, D, E, F. Wah, 6 soalan. Cikgu panggil soalan. Sebenarnya you tengok langkah dia. Semua senang-senang dan semua ikut rumus. Okay. Jadi kita tengok soalan terakhir, soalan 3. Okay, sama juga tafsiran dapat graf. Jadi satu poligon diberi, satu histogram graf diberi ya. A, tentukan jumlah. Jadi tadi soalan dia sini pakai serang keras. Masih ingat 3 cara untuk lukis histogram. Okay, masanya kamu harap kamu masih ingat. Ada 3 langkah lukis histogram. Tengok mana ada tulis. Tengok ini ya, 3 cara lukis histogram ada titik tengah, serang keras dan sebatang keras. Okey, maksudnya 3 cara lukis histogram. Jadi soalan tadi itu, kalau kau perhatikan soalan 1 soalan 2 tadi ya, dia pakai serang keras. Tapi soalan ini dia pakai apa? Bukan lagi serang keras, dia pakai titik tengah. Dan nampak seperti dia letak satu nombor saja. Ini dia pakai maklumat titik tengah. Boleh faham? Okey, A, tentukan jumlah. Jadi rumus tadi sudah cakap. Okey, rumus soalan tadi kita sudah buat. Soalan 2 masih ingat? Kalau kita nak cari jumlah, ke mana? Sini. Masih ingat? Pakai titik tengah keras terakhir tolak titik tengah keras pertama. Jadi di sini kamu kena cari titik tengah lagi. Tidak perlu. Okey, tidak perlu lagi. Okey, tidak perlu lagi cari titik tengah lagi. Jadi kamu boleh terus. Okey, jadi kamu tak perlu lagi cari titik tengah sebab ini sudah mewakili titik tengah. Jadi kamu boleh terus tulis jawapan 3A jumlah sama dengan titik tengah. Saya letak titik Okey, boleh. Letak titik tengah. Keras terakhir tolak titik tengah keras pertama. Kalau kamu tak hafal rumus sebenarnya ini tak perlu tulis. Saya tulis sebab cikgu ajarkan nak kamu faham. Kenapa jumlah pakai cara ini kira? Sebab kita ikut rumus dia. Jadi keras ini titik tengah saya sudah cakap. Jadi titik tengah keras yang terakhir adalah 32. Tolak dengan titik tengah keras yang pertama 7. Maksudnya ini tak perlu lagi cari titik tengah sebab soalan sudah beri Jadi sangat senang. Jadi keluarkan kalkulator. 32 tolak 7. Jadi, jawapan sudah keluar 25. Okey. Jawapan 3A sudah keluar 25. Okay, B. Kita tengok B Semua pekerja yang berkhidmat lebih daripada 19 tahun ditawarkan jawatan yang lebih tinggi. Okey, tentukan peratusan pekerja dalam kumpulan itu yang telah ditawarkan jawatan yang lebih tinggi. Jadi 19. Okey, lebih daripada 19. Jadi kalau kamu nampak ini adalah 17, ini adalah 22. Jadi 19 di mana? Di tengah-tengah ini. Okey, betul? 19 di tengah-tengah ini. Jadi yang lebih daripada 19 ialah rujuk 3 bar ini. Okey. Sebab 19 di tengah-tengah ini. Jadi rujuk 3 bar ini Jadi 3 bar ini kamu kena cari bilangan dia. Jadi ini sangat senang 20. Okey, tidak jauh beza 20. Okey, lepas itu ini pakai skala apa? 2 sen kepada 5 unit. Jadi 2 sen kepada 5 unit kamu mesti pakai inilah. Satu petak kecil memang 0.5 ataupun 2 petak kecil sama dengan 1 unit lah. Okey. Sebab itu saya cakap 4 skala ini kamu tak hafal, memang dia banyak membantu kamu menjawab dalam soalan. Jadi kamu tengok ini dulu. Okey. Nah, tengok ini Jadi kita mula dengan 10 lah, boleh. 10, jadi kita terus lompat 2 petak. Biasanya 5 unit cikgu suka lompat 2 petak Jadi 10, 2 petak, 11, 2 petak, 12, 2 petak, 13. Jadi jawapan sini 13. Boleh? Okey, yang paling bawah, yang paling terakhir ini kita boleh bermula dengan 5. Okey, 5. Jadi 5. Okey. 2 petak 6, 2 petak 7. Maksudnya ini 7. Boleh?
Jadi kamu campur saja bilangan soalan nak peratusan soalan nak peratusan. Jadi kita cari jumlah, jadi kita kena tahu jumlah dia. Jadi maksudnya ini 3 bar ini kita pun kena tahu lah. Ini paling senang ini ialah 10, betul? Yang susah ialah inilah kita pemenang kosong. Dua petak kosong. Dua petak 1, dua petak 2, 3, 4. Maksudnya ini 4. Ini kita bermula dengan 15. Dua petak terus 16. Jadi kita cari bilangan bilangan pekerja yang dapat tawaran. Saya tulis di sini ya. Bilangan pekerja yang dapat tawaran sama dengan 3 bar yang terakhir lah, sebab dia nak lebih daripada 19, betul? 19 masuk 3 bar ini maksudnya 20 campur 13 campur 7, betul? Jadi tekan kalkulator. 20 campur 13 campur 7. Jawapan 40 orang. Jadi jumlah pekerja campur semua bilangan ini ya. Sorry ya, ini tengok soalan salah ini ya. Campur semua ini ya. Jadi 4 tambah 10 tambah 16 tambah 20 tambah 13 tambah 7. Tulislah macam ini. Boleh nampak 4 tambah 10 tambah 16 tambah 20 tambah 13 tambah 7. Jadi tekan kalkulator. 4 tambah 10 tambah 16 tambah 20 tambah 13 tambah 7. Jadi jawapan ialah 70 orang. Sangat jelas 70 orang. Peratus. Jadi 40 per 70 darab 100%. Seperti soalan nak peratusan yang lebih daripada 19 tahun. Maksudnya 40 orang yang dapat tawaran bagi dan jumlah pekerja darab 100%. Jadi tekan kalkulator. Kamu boleh tekan pecahan 40 per 70 taruh dengan 100. Tekan sini ya, taruh dengan 100%. Jawapan pecahan kamu boleh letak perpuluhan. 2 titik bagi 2 titik tempat perpuluhan. Jadi 57.14. So cukup peratus. Boleh nampak? Kamu boleh nampak 4 pelakang 4 itu ada lebih 5 atau tidak. Kalau lebih 5 ini 4 jadi 5. Kalau tidak lebih 5 jadi pelakang nombor itu 4 semua puang. Jadi soalan yang terakhir C. Hidungkan min tempoh perkhidmatan bagi seorang pekerja. Di atas yang pelajar cakap, cikgu tak ada jadual macam mana kira min. Memang boleh. Jangan lupa di sini apa? Titik tengah, betul? Dia bagi maklumat titik tengah. Jadi masih ingat rumus bagi min. Hasil tambah kegerapan taruh dengan titik tengah. Kegerapan sudah ada. Yang di sini kamu usah cari. Ada nampak? Ini ya yang kamu usah cari kegerapan. Dan taruh dengan titik tengah. Titik tengah masih ingat bawah ini ya ialah titik tengah. Ini semua titik tengah. Jadi bagi dengan jumlah kegerapan. Jumlah kegerapan tadi kamu pun sudah cari, betul? Jumlah berapa? 70. Dan nampak? Sebab semua maklumat sudah ada. You jangan cakap cikgu saya tidak pandai buat. Tak ada macam ini ya. Sebab semua maklumat sudah ada. Jadi sangat senang. Saya letak atas sikit ya. Macam ini ya. Jadi kurungan min tulis min sama dengan kurungan kegerapan taruh dengan titik tengah 4 taruh 7. Ini titik tengah kegerapan. Tambah lagi 10 taruh 12 tambah lagi 16 taruh 17 kurungan tambah lagi. Kalau tak cukup tulis baris yang kedua tak jadi masalah. 20 taruh 22 tambah lagi
13 darab 27 tambah lagi 7 darab 32. Boleh faham? Ada masalah? Bagi dengan jumlah kegelapan tadi soal kira 70. Di sini bagi dengan 70. Okey. Jadi asing-asing kira atas kira bawah kira asing-asing kira. Okey, 70 tulis dulu. Jadi tekan kalkulator. Okey, saya letak macam ini ya supaya kamu tengok lebih jelas. Kurungan 4 darab 7 okey, tutup kurungan, ikut saja tekan ah. Okey, 10 darab 12 tutup kurungan, tambah lagi buka kurungan 16 darab 17. Okey. Mesti semak sama ada tekan salah atau tidak. Biasanya pelajar kesilapan sini tulis betul tapi sini tekan salah. Nanti jawapan akhir pun salah. Tambah lagi. Okey, buka kurungan 20 darab 20. Ingat sini ialah darab, sini ialah tambah. Dalam kurungan darab, di luar kurungan ialah tambah. Ingat. Tambah lagi 13 darab dengan 27. Tambah lagi 7 darab 32. Ada? Jawapan 1435. Tulis sini ya. Jangan terus bagi 70-an, nanti salah asing-asing kira, okey. Jadi baru kamu sekarang bagi 70, okey. Jawapan pecahan kamu boleh letak perpuluhan lah, okey. Jawapan ialah 20.5, okey. Ini min. Okey, sudah lengkap. Jadi hari ini ya, 2 soalan 2 dan 3 sudah lengkap. Okey, harap kamu boleh faham untuk tafsiran graf, dan kita nak berakhir sudah. Jadi video seterusnya kita akan fokus kepada latihan pengukuhan, dan okey, kalau ada masa lagi kita boleh sambung dengan latihan pengkayaan. Okey. Jadi video sampai sini saja. Okey, jadi thank you kelas.